ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Bagi Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita selesai salat subuh secara berjemaah dan InsyaAllah mudah-mudahan kuliah kita dalam tafsir ni kita bincang dalam surah Al-Hasyr, surah Al-Hasyr, dan dalam surah Al-Hasyr ni kita dah pun sampai pada ayat yang ke-9. Surah Al-Hasyr juzuk ke-28. Saya tak guna pakai handphone. Juzuk ke-28 surah yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam ayat yang ke-9, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kata Allah, dan orang-orang Ansar yang mendiami Madinah serta beriman sebelum mereka mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberikan kepada orang berhijrah itu, dan mereka juga mengutamakan orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Dan ingatlah sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka mereka adalah orang-orang yang berjaya. Ayat 9 ni dia ada sebab turun, ada sababun nuzul. Ibnul Munzir meriwayatkan daripada Zaid Al-Asam bahwasanya kaum Ansar dia kata, wahai Rasulullah, berilah tanah yang ada menjadi dua bahagian antara kami dan antara orang muhajirin. Lalu baginda kata, tidak, tetapi kamu membantu mereka memenuhkan keperluan hidup dan berbahagi dengan mereka pada buah hasil pertanian. Mereka pun berkata, kami setuju dan redha. Orang Ansar bila orang muhajirin mari, mereka bahagikan segala-galanya, hatta tanah. Minta pada Rasulullah, wahai Rasulullah, boleh tak tanah ni kami bahagi dua, satu untuk kami, satu untuk muhajirin. Nabi kata tak perlu, tak perlu, cukup berikan keperluan apa yang muhajirin perlukan. Jadi lalu Allah turunkan ayat ni dalam Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan, kalau kita tengok ayat ni lah, Allah sebut orang Ansar yang duduk di Madinah, yang serta beriman sebelum mereka, kasih kepada orang yang berhijrah ke negeri mereka.
Maksudnya orang Madinah ni mereka sayang dengan orang Muhajirin, dan tidak ada dalam perasaan hati mereka hajat pada sesuatu balasan, tak ada dengki kepada orang Muhajirin. Tuan-tuan, ni nak main ma'al hijrah ni kan, di merata tempat sambut ha? Kita daripada kecil dulu duk buat sambutan ni ma'al hijrah, tapi penghayatan tu yang kurang. Tuan-tuan tengok sikap bagaimana sikap Ansar menerima orang Muhajirin yang berhijrah ke negeri mereka. Kita ada orang-orang Islam yang berhijrah ke negara kita ni. Ada. Kan? Rohingya umpamanya. Kalau kita tengok tuan-tuan, Rohingya ni kena kecam teruk. Pi baliklah negara hampa. Padahal umat Islam Rohingya ni kalau balik ke negara mereka, mereka akan diseksa, akan ditangkap oleh junta tentera yang kufar ni. So, sepatutnya lah kita sebagai orang Islam ada rasa ataupun perasaan nak membantu mereka. Ini sudahlah tidak membantu, hina pula, nak halau pula. Bahaya tu. Tapi bila setiap tahun nak sambut ma'al hijrah, iktibar kepada peristiwa hijrah tu kita tak ambil. Nak buat macam mana? Kadang-kadang di beberapa tempat lah, kalau nak panggil ataupun kalau jemput penceramah ni, nak yang lawak. Cerita peristiwa hijrah pun nak lawak. Akhirnya tak bawa iktibar apa-apa pun. Ini masalah orang kita ni. Lawak ni bukan ada dalam Maharaja Lawak Mega lah. Lawak nak masuk dalam penceramah tu sekali. Kita nak jemput penceramah ni, tak best, dia tak lawak. Akhirnya bila dengar ceramah, bawa balik lawak tu kan. Iktibar tak ambil. Hatta kalau katalah di Malaysia kan, duk sambut ma'al hijrah bagai berpuluh tahun dah. Kita bukan nak dengar bagaimana sikap orang Ansar terhadap Muhajirin je, tapi bagaimana sikap kita apabila orang-orang yang berhijrah ke negara kita ni, umat Islam. Apa sikap kita? Dan tentu kita tak mampu mencontohi sepenuhnya bagaimana orang Ansar. Ini golongan yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudahlah kita sampai ke tahap tidak membantu langsung, bahkan mencela pula, halau pula. Maknanya sikap kita ni jauh dengan apa yang ditunjukkan oleh orang Madinah. Baik. Dalam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada hadis pada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia kata ada seorang laki-laki datang jumpa Rasulullah. Wahai Rasulullah, dia datang, dia mengadu, dia ekonomi dia teruk ataupun dia tak ada duit dan dia dalam kelaparan. Dia mengadu pada Rasulullah. Lalu Rasulullah utus seorang pergi tanya isteri-isteri baginda. Sebab ni orang ni tak makan lagi ni. Rasulullah utus seorang untuk pergi tanya isteri-isteri baginda, kat rumah ada makanan nak jamu lelaki ni. Lalu bila pergi tanya isteri-isteri baginda,
Rumah Rasulullah pun tidak ada makanan untuk nak diberikan. Bayangkan ni rumah pemimpin negara, tak ada makanan. Kan kita pernah dengar hadis cerita tentang bagaimana pergi rumah Aisyah ada kurma, yang lalu diberi kurma kepada orang miskin tu. Kalau ada, dah tentu ada. Walaupun ada kurma, isteri baginda akan kata ada. Tapi tak ada. Ini pemimpin agung. Jangan nak bayangkan dengan pemimpin kita. Dengan kita pun kalau pergi rumah kita banyak makanan. Banyak. Dan bukanlah kata banyak makanan tu salah. Tak salah. Tapi nak cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita selalu sebut nama baginda. Sehingga rumah baginda ditanya pada isteri baginda, tak ada makanan. Baik. Lalu baginda berkata, ada tak di antara, waktu tu ada sahabat-sahabat Nabi, siapa yang di antara kamu yang nak jamu lelaki ni? Yang dia tak ada duit, yang dia kelaparan, dia tak makan. Seorang lelaki Ansar berdiri. Padahal lelaki ni dia miskin. Dia berdiri tu dia offer. Dia kata dia nak bagi makan. Kenapa dia offer? Sebab nak berebut, nak cari pahala. Ni sahabat. Lupakan dulu kemiskinan. Belum tanya lagi isteri kat rumah ada makanan ke tak. Dengar Rasulullah kata, siapa nak jamu lelaki ni, dia bangun. Dia nak jamu. Berebut untuk nak melakukan amal saleh, nak dapat pahala. Ni sikap para sahabat Nabi SAW. Lalu dia pun balik, sampai kat rumah, dia bawa lelaki ni, dia masuk dulu. Kemudian dia kata, yang ni tetamu Rasulullah SAW. Jamulah apa makanan yang ada. Lalu isteri dia kata, sungguh kat rumah kita ni tak ada apa-apa makanan pun, kecuali hanya tinggal untuk anak-anak. Ni sahabat Nabi Ansar yang bangun offer diri nak jamu kepada lelaki yang kelaparan tadi ni. Rupanya rumah dia pun tak ada makanan. Ni ada tinggal untuk anak-anak je sikit. Isteri kata, tak ada bang, tak ada. Tinggal untuk makanan ni, untuk anak-anak makanan ni. Kemudian lelaki ni bagi tahu supaya anak-anak ni tidurkan mereka. Bagi tidur. Lalu bila tetamu ni mari nak makan, dia terpadam lampu. Supaya tetamu tak sedar bahawa kita tak makan. Jadi biar tetamu je makan malam tu. Sebab makanan tak cukup. Kemudian bila selesai tetamu makan, esok lelaki tu dia pergi jumpa Rasulullah SAW. Lalu baginda berkata, sesungguhnya Allah Maha kagum atau tersenyum terhadap fulan dan fulana. Allah rasa kagum dengan isteri, suami lelaki tadi ni, dengan isterinya Allah kagum. Lalu turunlah ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kan? Ayat yang kita baca tadi ni. Ada riwayat yang menyebut tentang lelaki yang jamu orang kelaparan tu adalah Thabit bin Qais, seorang sahabat Ansar, nama dia Thabit bin Qais. Kemudian Al-Wahidi dia meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia kata ada seorang lelaki diberi hadiah kepala kambing. Seorang lelaki diberi hadiah kepala kambing. Lalu dia kata, saudara kita, maksudnya jiran kita ni, dia lebih memerlukan makanan ni. Orang hadiah kepala kambing. Mungkin bagi kita kepala kambing tu tak ada nilai lah. Tapi kalau di sisi orang Arab,
kepala kambing tu yang memang paling sedap sekali sebenarnya, antara yang sedap lah. Dulu masa sebelum saya belajar kat negara Arab tu, saya pun tak makan kambing. Tapi bila kawan-kawan yang ada lama kat sana, dia bawa pergi ke kedai Arab ni, tengok Arab makan kepala kambing kan, dah belah dah. Makan tu tinggal rahang dengan gigi je, hak lain semua makan. Bila kita try tu, oh sedap rupanya. Sedap. Jadi dah dapat kepala kambing yang sedap ni, kalau boleh kita pederah yang keluarga kita, tak payah bagi kat orang. Kepala kambing kot. Takkan nak bagi kat orang, ni sedap ni. Tapi masih ada rasa, jiran kita ni lebih memerlukan daripada kita. Ni, mereka ni lagi miskin, lagi susah pada kita bagi pada mereka. Cerita pada isteri dia. Lalu ambil kepala kambing tu bagi pada jiran. Tonton tengok, di zaman Rasulullah bukan seorang je yang bersikap macam tu. Ni para sahabat Nabi ni. Yang jiran pula, dia rasa jiran hak sebelah lagi perlu. So bukan seorang je. Baik hak jiran sebelah hak dapat kepala kambing ni rasa, orang sebelah lagi perlu ni, bagi pula kepala kambing tu. Hak nombor 3 tadi yang dapat tu, bila dapat kepala kambing tu rasa, hak sebelah kita ni lagi perlu, bagi pula. Kan? Lalu dalam hadis ni sebut, mereka melakukan hal yang sama dan mengirimkan kepala kambing itu kepada yang lain. Begitulah seterusnya, sehingga kepala kambing itu beredar dan berpindah randah dari satu rumah ke satu rumah yang lain, sampai 7 rumah, yang akhirnya kepala kambing itu kembali ke rumah yang pertama. Hak orang ni rasa orang lain perlu, orang ni rasa orang lain perlu, yang ni pula rasa lain perlu, sampai yang ke-7 tu rasa, rumah hak ujung sana tu lagi perlu, pergi bagi pula, padahal dia orang yang pertama terima kepala kambing tu. Oh dahsyat. Baik, perbuatan ini mengutamakan orang lain dipanggil ithar. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Ithar. Ithar ni dia utamakan orang lain dalam hal keduniaan. Dia utamakan orang lain. Dia rasa orang lain lebih perlu. Ithar ni susah nak ada. Susah. Pada kebiasaannya, manusia dia akan pentingkan diri dia dulu, keluarga dia dulu, sebelum dia tengok orang lain. Ithar ni dia tengok orang lain. Tuan-tuan, nak ada benda ni bukan senang. Bukan senang. Nak jumpa orang yang ada ithar zaman sekarang pun susah. Mak saya meninggal dunia pada Mac yang lepas. Mudah-mudahan Allah mengampunkan beliau. Sepanjang hidup saya tengok mak saya ni sekadar pengalaman. Mak saya dia ada ithar. Dia ada. Mulut dia ni kesian kat orang, mudah sebut kesian. Kadang dia tengok orang sakit, dia kesian padahal dia lagi sakit. Darah tinggi, kencing manis, buah pinggang. Kesian kat orang. Hatta bab sedekah ni, dia selalu bila rasa kesian, dia nak bagi kat orang. Kalau orang nak kenduri, dia tolong tu, sampai anak-anak pergi tarik mak jom balik. Sampai dah petang, duk basuh pinggan pun semua. Keluarga hak kenduri tu pun dah balik lah. Anak-anak pergi panggil mak, jom balik. Nak selesaikan yang nak bantu orang. Hatta masa dia sakit duk hospital, saya pergi ziarah dengan isteri saya. Dia tidur, kemudian dia bangun, duduk lama sikit. Dia tahan, ada duit tak? Saya ingat buat apa duit?
Dia tapi bagi kat orang depan, kesian kat dia. Saya pergi bagi tu, saya tengok keadaan kakak tu lebih, orang kata lebih ringan daripada mak saya. Bahkan bekai dia dengan buah lah apa semua ada. Tak, dia kesian kat orang tu, kesian pergi bagi duit. Kebetulan mungkin orang tu dia warga Indonesia kan. Dia sekesian. Allahu Rabbi. Ingatkan saya seorang, rupanya adik-adik saya pergi pun macam tu juga. Pergi ada duit nak pergi bagi kat dia, kesian. Ithar. Sayang apa yang ada pada mak saya tu, saya tak ada lagi benda tu. Allahu Rabbi. Kadang-kadang kita boleh bercakap. Sebab tu tuan-tuan, kita ni nak cerita ni bukan bermakna kita yang paling baik, tak. Kita sedang memperbaiki diri kita. Hatta saya yang ada mikrofon ni, bukanlah saya yang paling baik di kalangan tuan-tuan, tak. Boleh jadi ada di kalangan tuan-tuan yang jauh lebih baik pada saya. Tapi sekadar kita membincangkan ilmu, mudah-mudahan kita dapat memperbaiki diri kita sedikit demi sedikit, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah redha kepada kita. Perbaiki diri sedikit demi sedikit. Baik. Kemudian orang Madinah, mereka utamakan kaum Muhajirin di atas diri mereka sendiri. Ni ithar ni dalam bab keduniaan. Dalam bab akhirat, mereka akan berebut. Tapi dalam bab keduniaan, utamakan orang lain. Dalam bab akhirat, berebut. Nak pahala, berebut. Macam Ansar tadi ni. Siapa nak jamu? Ni pahala ni. Berebut. Kita dalam bab akhirat pun kadang-kadang, bab akhirat, kita bagi kat orang lain. Pahala, nak bagi kat orang lain. Tapi dalam bab dunia, utamakan diri kita. Terbalik. Saya ambil contoh mudah. Mungkin benda ni tak berlaku di negeri Perlis. Di tempat-tempat lain kadang-kadang ada soft depan kosong. Dia offer pada orang lain, sila-sila. Pada soft depan ni, soft yang paling utama. Dan ganjaran soft depan ni, dia tak sama dengan ganjaran di soft-soft yang belakang. Patutnya kita berebut ni hak akhirat ni. Ada ganjaran pahala yang besar menanti. Patutnya kita berebut, tak kita offer orang lain. Sagi kalau bab dunia, hak tu kita berebut. Hak tu tak mau bagi kat orang. Kita dulu. Berbeza kita dengan para sahabat Nabi di Madinah, orang Ansar. Sedangkan orang Madinah pada ketika itu bukanlah semuanya kaya. Bahkan sebahagiannya mereka sendiri sangat perlu. Sebab tu ayat ni memuji orang Madinah. Sebab kalau orang kaya bantu orang Muhajirin, orang Ansar yang kaya bantu orang Muhajirin, maka level dia biasa. Kan? Orang kaya bantu orang miskin, biasa. Tapi kalau dia pun perlu, keluarga dia pun perlu, tiba-tiba ada Muhajirin mari bagi sebahagiannya, oh yang ni luar biasa. Yang ni Allah buat puji Ansar. Ni Allah puji Ansar. Sikap yang begini susah nak ada. Sebab tu sampai Allah puji. Jadi kalaulah ada orang yang bersikap demikian, maka pujian-pujian seperti itu juga boleh dapat pada dia. Walaupun Allah memuji orang Ansar, Allah puji itu kerana sikap mereka. Tapi nak dapat orang macam tu susah. Susah. Sebab tu dalam hal ni kita boleh tengok bahawa setiap sesuatu yang dirasakan oleh seseorang dalam dadanya yang untuk dihilangkan itu disebut hajah.
Sebab tu dalam ayat yang kita baca tadi ni, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang-orang berhijrah itu. Maksudnya bila mereka beri kepada orang muhajirin, mereka tak berhajat pulangan. Tak berhajat pulangan. Bagi tu bagi solid, tak apa ni depa perlu kita bagi. Dia tak ada spare dalam ni, nanti ikut ada apa-apa kot timbal balik. Esok nanti depa dapat balik harta di Mekah, bagi ya kat aku pula. Sebab sebahagian yang berhijrah daripada Mekah tu bukanlah semua orang miskin. Abdul Rahman bin Auf ini hartawan besar di Mekah. Tapi bila berhijrah ikut Nabi, miskin. Datang sehelai sepinggang kerana nak ikut Nabi. Mus'ab bin Umair kaya. Mus'ab bin Umair ni kalau tuan-tuan baca dia punya riwayat hidup dia. Masa dia menerima Islam tu, mak dia boikot dia, keluarga dia boikot dia. Dia ni asalnya, kalau tuan-tuan tengok dalam riwayat tu, dia punya selipar tu, sandal dia tu daripada Yaman. Maksudnya dia punya sandal dia pun import, bukan tempatannya. Minyak wangi yang dia pakai tu minyak wangi mahal. Kalau dia lalu, kemudian orang lain lalu, orang ni Mus'ab bin Umair. Maksudnya minyak wangi yang mahal tu. Mus'ab bin Umair. Apabila dia berhijrah ke Madinah, bila Rasulullah tengok dia dengan baju yang bertampung tu, Rasulullah tinggal kekayaan. Ini para sahabat Nabi SAW. Di samping Allah memuji orang Ansar, orang Muhajirin juga sangat hebat kerana sanggup meninggalkan segala-galanya demi perjuangan Islam ni. Lalu orang Ansar yang digambarkan oleh Allah, mereka tak ada dalam rasa hati ni nak timbal balik. Bantu tu bantu, tak ada rasa apa-apa pun. Ikhlas bantu. Kita tuan-tuan, kita tu maksudnya bukan tuan-tuan, maksud saya. Kita ambil contoh bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni kadang kan bertukar-tukar makanan dengan jiran. Kita pun hari tu buatlah makanan. Kita pun suruh anak pergi bagi kat jiran. Pergi bagi 3 buah rumah. Kita kata hari ni satu makanan, kira bagi 3 buah rumah, kira jadi 4. Pakai duk patah balik, dah mula ada rasa kan, bagi tu nak ada patah balik. Situ pun dah ada rasa dah. Bukan bagi tu bagi saja, lagi depa bagi pula, kira kita ada 4 lah. Tiba-tiba mai hak Tupperware tu mai kosong. Dia takkan tak balas apa kot. Nampak? So maknanya kita bagi tu, kita ada rasa timbal balik, nak timbal balik. Berbeza dengan orang Ansar, dia bagi tu bagi solid, tak ada rasa apa. Yang ni aku ada separuh nak ambil. Dalam hati dia tak ada rasa apa-apa. Memang ikhlas nak bagi. Ni orang Ansar. Oh susah banget ni kita rasa Allah. Berat nak cakap ni. Tapi para ulama meletakkan kaedah, kalaupun tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua. Kalau dalam banyak-banyak perkara baik yang ditunjukkan oleh sahabat ni, kalau tak boleh ambil semua pun, jangan semua tinggal, kena ambil-ambil juga. Kan? Cuba mencontohi orang-orang yang terbaik yang telah wujud dalam semenjak zaman Rasulullah SAW lagi. Baik. Kemudian
Allah sebut dalam ayat yang ke atas tadi tu, wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dipelihara oleh Allah daripada sikap yang bakhil. Wa man yuqa syuhha nafsihi, Allah, siapa yang dipelihara daripada sikap syuh. Syuh ni sama al-bukhl, bakhil. Cuma syuh ni dia lebih teruk pada bakhil. Kedua-duanya makna sama. Bakhil pun kedekut, syuh pun kedekut. Tapi syuh tu lebih teruk lagi. Macam mana saya bagi contoh? Bakhil ni, kalau tuan-tuan tengok cerita Piramli tu, itu Haji Bakhil tu. Tu bakhil. Kedekut kan? Tapi mai Cikgu Murni dia bagi tak? Dia bagi tak mai Cikgu Murni kan? Dia bagi tak bantuan? Kalau syuh ni, tu yang Ali Baba dengan 40 orang penyamun tu, Kasim Baba tu, yang tu syuh. Dia tengok bawah gantang tu ada emas, dia dah pasal apa Ali Baba ada ni? Emas ni dia tak boleh. Dia tak lihat orang lain pun ada. Dia tamak. Dia pergi dalam gua, tengok yang ni, aku nak yang ni. Kau tengok yang ni, aku nak yang ni. Kau tengok ni, aku nak yang ni. Yang tu syuh. Boleh faham kan? Saya buat perbandingan tu. Jadi siapa yang Allah selamatkan daripada sikap syuh, yang tamak, yang kedekut dan tamak ni, maka dia golongan yang beruntung. Sebab tu orang-orang yang berjaya membebaskan daripada sikap bakhil ataupun syuh tadi ni, dia akan menunaikan kewajipan-kewajipan yang disyariatkan ke atasnya. Zakat umpamanya. Orang yang bayar zakat ni, bukan zakat fitrah, zakat banyak zakat ada kan. Kadang orang kita ni dia tengok zakat fitrah. Bila dia bayar zakat tu, dia berjaya membebaskan diri dia daripada penyakit syuh. Zakat simpanan, tak ada siapa tahu simpanan kita. Tapi pasal apa kita keluar zakat tu? Pasal kita berjaya membebaskan diri daripada penyakit syuh. Kita ada ternakan, tak ada siapa main kira ternakan kita. Tapi kita keluarkan zakat. Kita berjaya membebaskan diri daripada penyakit syuh. Begitulah yang lain, zakat-zakat yang lain tuan-tuan. Tak ada siapa main kira untuk kita. Melainkan kita ada rasa, yang ni kewajipan yang perlu aku keluar. So bila kita ada rasa tu, kita berjaya membebaskan diri daripada penyakit syuh tu. Bila kita berjaya membebaskan diri daripada penyakit syuh tu, Allah kata inilah golongan yang berjaya. Baik. Sebab tu dalam sebuah hadis Nabi sebut la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanun jahannam fi jawfin 'abdin abadan wa la yajtami'u asy-syuh wal iman fi qalbin 'abdin abada. Hadis riwayat Nasa'i, hadis yang sahih. Nabi kata debu perjuangan di jalan Allah dan asap api neraka Jahannam tidak akan berkumpul pada diri seorang hamba. Maksudnya kalau seseorang itu berjihad fisabilillah dengan niat yang betul, orang yang berjihad takkan berkumpul dengan neraka Jahannam. Tak mungkin. Dia tak matching. Tak mungkin orang yang berjihad boleh masuk dalam neraka Jahannam. Dengan syarat niat dia betul ya. Dan perjalanan jihad dia tu betul. Begitu juga Nabi sebut keimanan dan bakhil, syuh tu takkan mungkin boleh berhimpun dalam hati seorang hamba. Maksudnya kalau dia ada syuh tu, ada bakhil dan tamak tu, maksudnya iman dia tidak sempurna. Iman dia tidak sempurna. Maksudnya kalau ada penyakit syuh tu, penyakit kedekut tamak tu, dia ada masalah iman. Dia ada masalah iman. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni, orang yang tak banyak duit ni,
Kita tahu Allah takkanlah susah sangat nak keluar zakat. Kita kata macam tu. Sebab duit kita tak banyak. Tapi bagi orang yang duit banyak, cabaran tu. Kita ada, tuan-tuan, kalau 2.5% zakat ni, 100 RM2.5, 1,000 RM25, 10,250. 10,250, bukanlah saya kata 100 kena keluar zakat, nak kira ni 10,250, 100,000 2,500, betul? 100,000 2,500, bagi 2,500 bawa keluar. Kalau orang yang ada 1,000,000, 25,000, ni kira boleh beli motor besar, 250,000. Kalau orang ada 10 juta, bukan 250,000, cabaran lagi. 250,000 kot. Dia ujian tu, syaitan akan cuba untuk mengganggu dia. Banyak ni, 250,000. Padahal hak tadi ni bayar RM250 pun 2.5%, hak 250,000 pun 2.5%. So, nak bebaskan tu, tak apalah, 250,000 hak ni yang memang Allah wajibkan. So dia berjaya membebaskan diri daripada penyakit syuh dia. So orang yang macam ni, Nabi kata, orang yang iman dan syuh, dia tak akan mungkin berkumpul dalam hati seorang manusia. So kalau ada penyakit syuh tu, dia ada masalah iman. Benda ni bukan kita nak tengok orang, kita nak tengok kita. Nak tengok kita, ada tak penyakit tu? Dalam hadis yang lain, Nabi sebut, iyyakum wadh-dhulma fa inna adh-dhulma huwa dhulumatun yawmal qiyamah wa iyyakum wal fuhsha fa inna Allah la yuhibbul fahisha wal mutafahhish wa iyyakum wasyuh fa inna asy-syuha da'a man kana qablakum fasafaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Hadis riwayat Abu Hurairah, dan hadis ini hadis yang sahih. Waspada dan jauhilah kezaliman, kerana kezaliman adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Nabi sebut jangan buat zalim. Zalim ni esok di hari kiamat adalah kegelapan. Kita bila sebut tentang hadis zalim ni, kita akan nampak pemerintah, kita lupa kezaliman itu boleh berlaku pada setiap orang. Kita buat zalim kat orang, buat zalim pada binatang, kan? Boleh berlaku pada setiap orang. Peliharalah diri kalian dari sikap kedekut, kan? Syuh ni, kerana sikap syuh tu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Sikap syuh tadi ni, kedekut dan tamak itu telah mendorong mereka melakukan penumpahan darah mereka, menginjak-injak orang lain dan menghalalkan apa yang telah terlarang bagi mereka. So yang penyakit itulah menyebabkan saling berbunuhan, berbalah-balah. Tuan-tuan tengok dalam masyarakat kita, bapa mati tu kadang mulalah anak beranak, kan, duk berebut harta pusaka. Bahagi tu tak salah, segerakan bahagi harta pusaka tu salah tak? Tak salah. Benda ni perlu dipercepatkan. Hatta kalau selepas kematian tu dah tanam pun semua, balik rumah dah boleh bincang. Boleh tak bincang? Boleh. Dan sepatutnya begitu. Sementara semua adik-beradik ada kan, patutnya kena bincang. Tapi bukankah dalam masyarakat Melayu kata, oh, kubur duk merah lagi dah bincang harta pusaka dah. Amboi, tak kesian ke ayah hak mati tu. Tak, dalam Islam ni bukan macam tu. Kan? Bila dah mati, tuan-tuan, pengurusan harta tu dia uruskan harta, apa nama, mungkin hak kematian tadi nak bawa keluar balik, kemudian ada hutang ayah, kan, mungkin nak buat badal haji, dah potong-potong tu, tinggal bahagian ni, okey, pembahagian adik-beradik ni macam mana?
Masa itu tuan-tuan, bagi orang yang ada syuh tu, dia tak boleh nak bertoleransi. Yang tu dia akan jadi berbalah. Pembahagian ni memang lelaki 2, perempuan 1. Tapi kena ambil kira juga, boleh jadi masa ayah duk sakit tu, adik perempuan yang bongsu duk jaga dia lah, basuh berak ayah tu, pakaikan pampers, uruskan ayah sampai dia tak boleh nak kerja, jaga ayah. Yang tu perlu ada sikap toleransi ya? Perlu ada. Tak apalah, hak saya sebahagian saya nak bagi pada adik dia yang susah payah. Tapi benda ni jarang berlaku. Kerana ada rasa kedekut dan tamak tu, akhirnya ni hak aku, jangan ambil 1 sen pun. Akhirnya jadi berbalah adik-beradik. Walaupun dia memang berhak, memang pembahagian sepatutnya begitu. Tapi bila sikap syuh tu ada datang, dia tak kira. Boleh berparang adik-beradik. Yang ni disebut dalam hadis. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok dalam ayat ni, saya suka untuk nak melihat balik, muhasabah balik apa yang ada dalam sikap orang Ansar. Pertama, orang Ansar yang duduk di Madinah ni, keimanan mereka sangatlah kuat. Yang kedua, sehingga Allah memuji orang Ansar ni, mereka mencintai saudara mereka di kalangan Muhajirin. Cinta orang Muhajirin. Dan cinta mereka itu cinta tanpa perlu balasan. Sayang pada orang Muhajirin. Padahal orang Muhajirin mai ke Madinah tu miskin-miskin belaka. Kita kalau sayang orang kaya tu biasa. Ni sayang orang miskin. Dan dah tahu dah satgi aku nak kena keluar duit ni dengan orang miskin ni. Sayang. Tu orang Ansar. Yang ketiga, mereka jauh daripada sifat tamak, rakus, hasad dan benci. Tak ada pada sikap orang Madinah. Yang keempat, mereka mengutamakan orang lain melebihi diri mereka sendiri. Walaupun mereka sangat perlukan duit tu ataupun harta tu. Yang kelima, mereka sangat dermawan dan mereka tidak kedekut. 5 sikap yang ada pada Ansar ini menyebabkan Allah memuji mereka. Nanti kita akan, insya-Allah kalau kita ada masa ataupun pertemuan yang akan datang, ataupun kalau bukan dekat sini, dekat Suara Sunnah pun ada, kita akan bincang dalam ayat yang ke-10 yang membincangkan tentang bagaimana orang-orang yang datang selepas itu mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Selalu kita dengar doa ni kan, ataupun kita sendiri baca. Allah sebut, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara kami yang mendahului kami dalam iman. Terutamanya orang Muhajirin dan Ansar. Dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad, dengki dan dendam terhadap orang beriman. Kita jangan baca saja. Allah sebut jangan jadikan dalam hati perasaan hasad, dengki dan dendam terhadap orang beriman. Sebahagian orang bila dia tengok orang baik dia jadi macam dia tak boleh tengok, dia meluat. Dia tengok orang berimannya, dia jadi menyampah. Dia tengok puak-puak kufar yang ada kat contoh lah, kat Amerika, pakai kot, pakai tie, dia rasa hebat. Dia tengok para mujahidin di Afghanistan yang berjaya menghalau tentera kufar, dia rasa lekeh ingat, pakai pun japa tau. Dia hati dia ada rasa macam tu. Tengok puak kufar ni, dia rasa hebat. Ni anak-anak muda ni tengok apa Korea, BTS pun semua kan, penyanyi ni nampak hebat. Tapi bila tengok orang beriman, menyampah sungguh.
Allah ajak dah dalam doa ni. Oh, jangan tuan-tuan. Jangan. Dan insya-Allah kalau ada masa nanti kita akan bincangkan tentang ayat ni. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa mohon maaf. Dan saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.